Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu, nastahdihi, wa natubu ilaihi, wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa huwal muhtadi, wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan muslim-muslimat sekalian, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita panjatkan setiap puji dan syukur kepada Allah SWT pada tengah hari ini 9 Muharram 1442 Hijrah bersamaan 27 September 2020. Sekali lagi kita diberi kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu ini yang disifatkan Nabi SAW sebagai rawdatun min riyadil jannah, serta manditan syurga Allah SWT. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dirahmati berkati Allah SWT, yang mana diturunkan rahmat dan barakah dari Allah SWT, dibawa oleh para malaikat, dikurniakan kepada kita sakinah, ini ketenangan, dan dikurniakan kita ganjaran pada sebaik-baiknya dari Allah SWT, insyaAllah. Dan ya, seperti mana yang tuan-tuan sedia maklumi, kita masih lagi membincangkan isi kandungan kitab Tafsirul Munir juzuk 30 yang disusun dikarang oleh Fadil Syekh Dr. Wahab Az-Zuhaili Ad-Dimashqi As-Suri rahimahullah ta'ala, sampai kepada surat 443, surah yang berikutnya, surah Al-Kafirun. Surah ini adalah surah Makkiyah yang mengandungi 6 ayat. Jadi surah Al-Kafirun ini adalah surah yang diturunkan ketika Nabi SAW berada di Makkatul Mukarramah sebelum baginda berhijrah ke kota Al-Madinatul Munawwarah, dan mengandungi 6 ayat sahaja. Nama surah ini dinamakan Al-Kafirun kerana Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya menegaskan kepada orang-orang kafir bahawa baginda tidak akan menyembah apa yang mereka sembah seperti patung dan berhala. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Surah Al-Azim. Katakanlah, wahai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Surah Al-Kafirun ayat 1 dan 2. Nama lain bagi surah ini ialah Al-Munabadah, Al-Ikhlas dan Al-Munaqashah.
ya, al-muqashashah. Ya, baik. Kita surah dengan surah sebelumnya, Allah SWT telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Kawthar melakukan ibadah dengan penuh ikhlas hanya kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan satu yang lain. Surah ini merupakan surah tauhid dan bara'ah daripada syirik. Ia adalah suatu pengisytiharan yang jelas bahawa ibadah Nabi Muhammad SAW berbeza dan bebas daripada bentuk ibadah orang-orang kafir. Baginda tidak menyembah melainkan Tuhannya. Baginda sekali-kali tidak menyembah Tuhan yang disembah oleh mereka seperti patung dan berhala. Allah SWT menegaskan perkara tersebut berulang kali dan mengakhirinya dengan penegasan bahawa baginda SAW tetap dengan agama baginda, manakala orang-orang kafir dengan agama mereka. Kaitan surah ini dengan surah Al-Kawthar. Kandungan surah Makkiyah ini merupakan surah yang mengisytiharkan pembebasan diri mukmin daripada meniru amalan orang-orang musyrikin. Ia menyarankan agar manusia melakukan sesuatu dengan penuh ikhlas kepada Allah. Ia menggariskan sempadan pemisah yang jelas antara iman dan kufur dan di antara orang-orang beriman dan penyembah berhala. Ketika orang-orang musyrikin mengusyurkan al-muhadanah, ini itulah ansur daripada Rasulullah SAW, iaitu agar Nabi Muhammad SAW menyembah Tuhan mereka selama setahun dan mereka menyembah Tuhan Nabi Muhammad juga selama setahun. Dan turunlah surah ini yang memintas keinginan buruk dan terendah orang-orang kafir tersebut. Surah ini menegaskan pertentangan abadi di antara dua kumpulan, iaitu orang-orang beriman dan orang-orang kafir untuk selama-lamanya. Itulah ya, kandungan surah ini ya, yang memang menekankan tentang tauhid dan ubudiyah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelebihan surah. Menurut riwayat dalam Sahih Muslim menerusi Jabir bahawa Rasulullah SAW pernah membaca surah ini dan surah Qul Huwallahu Ahad dalam solat sunat 2 rakaat selepas tawaf. Di dalam Sahih Muslim juga terdapat hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah membaca kedua-dua surah tersebut, surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, dalam 2 rakaat solat Al-Fajr. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. At-Tirmizi berkata hadis ini adalah hadis hasan. Kita menguraikan tafsir surah Al-Zilzal yang lepas terdapat hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu oleh Imam At-Tirmizi yang menjelaskan bahawa surah Al-Kafirun ini menyamai 1/4 Al-Quran dan surah Al-Zilzal juga menyamai 1/4 Al-Quran. Abu Al-Qasim At-Tabrani meriwayatkan daripada Jabalah Ibnu Harithah yang merupakan saudara kepada Zaid bin Harithah bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Iza awaita ila firashika faqra qul ya ayyuhal kafirun hatta tamurru bi akhiriha fa innaha bara'atun minasyirk." Kamu kalau Rasulullah SAW mafhumnya, bila kamu nak tidur, bacalah sehingga selesai, sungguh ia penyelamat daripada syirik. Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis seperti ini menerusi Al-Harith Ibnu Jabalah. Kesimpulannya terbukti bahawa Rasulullah SAW pernah membaca surah ini Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad dalam 2 rakaat sembahyang sunat selepas mengerjakan tawaf dan dalam 2 rakaat solat Al-Fajr. Malah Rasulullah SAW membacanya juga dalam solat 2 rakaat selepas maghrib dan diakhiri dengan solat witir dengan membaca Sabbaha, Qul Huwallahu Ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun dan Sabbih isma rabbika a'la, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul Huwallahu Ahad. Wallahu a'lam. Baik, kemudian sebab turun surah ini At-Tabrani dan Ibnu Hatim telah mentakhrijkan hadis tersebut daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa orang-orang Quraisy telah menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk memberi baginda harta benda sehingga baginda menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Mereka berjanji akan mengahwinkan baginda dengan mana-mana wanita yang diingininya dan dengan syarat tertentu. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, ini adalah untuk kamu dengan syarat kamu berhenti daripada mencerca tuan-tuan kami dan memburukkannya. Kalau kamu tidak mahu yang dipilihan ini, maka sembahlah tuan-tuan kami selama setahun." Rasulullah SAW menjawab, "Tunggulah sehingga aku melihat perintah Tuhanku." Lalu Allah menurunkan Qul ya ayyuhal kafirun hingga akhir surah dan turun juga ayat
قل أفغير الله